Presiden PAS mendakwa bahawa orang-orang yang tidak menokong darurat ini dianggap tidak mengikut sunnah. Jadi apa respon YB terhadap kenyataan beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Presiden PAS ini telah kira dia akan berubah pandangannya barangkali setiap sejam atau setiap minggu. Dulu kita menentang UMNO BN kerana Islam. Sekarang kita berkawan UMNO sahabat kita kerana Islam. Dan kemudian pula entah apa lagi pandangan yang dikeluarkan. Misalnya masalah darurat ni saya nak cakap agak panjang sikit lah. Boleh beri pandangan sekarang? Sila boleh. Dulu bila berlaku tunjuk-tunjuk perasaan kecil di Kelantan, di antaranya berlaku krisis politik antara Datuk Manasseh dan beberapa orang ahli yang berhormat yang lain, antara Puan Datuk Asri dan sebagainya. Akhirnya kerajaan meminta masa itu Datuk Zaman Khan pergi ke Kelantan, polis lah, pergi mengamankan keadaan, dan keadaan telah agak aman. Selepas itu diisytiharkan darurat di negeri Kelantan pada bulan November tahun 77, dibawa ke Parlimen. Datuk Asri waktu itu Presiden PAS dan Menteri Tanah dan Hal Ehwal Wilayah berucap menentang akta darurat di negeri Kelantan itu. Dia kita emergency of convenience, iaitu darurat diisytiharkan tanpa ada hujah yang kuat. Dari sisi keamanan negara, menurut Datuk Asri, boleh ditangani oleh pihak polis pada waktu itu. Kenapa perlu darurat? Kita tahu bahawa PAS memerintah Kelantan sejak daripada tahun 59 lagi mereka menang pilihan raya. UMNO BN dan Perikatan sebelum itu tak berjaya mengambil alih Kelantan walaupun mereka berkempen begitu kuat. Kebalnya pengaruh PAS di Kelantan itu. Oleh itu bila berlaku pisau darurat pada tahun 77 Mac, Dewan Undangan Negeri digantung, aktiviti politik terutama pihak pembangkang tidak boleh diadakan. Pihak kerajaan Barisan Nasional boleh turun untuk mengisytiharkan pembangunan itu, pembangunan ini, bina sekolah ini, jalan raya ini. Dalam masa lebih kurang 4 bulan mereka membuat aktiviti itu. Kemudian ditarik darurat, dibuat pilihan raya. Pada tahun 78 bulan Mac, pada waktu itulah PAS kalah di Kelantan. Iaitu mereka hanya tinggal 2 kerusi saja. Dan Barisan Nasional dapat menawan negeri Kelantan. Pisau itu berulang sekarang. Kita nampak bahawa bila darurat diisytiharkan, kita boleh tengok sekarang ini mulai berlaku, iaitu berlaku tender runding, umum projek sana, projek sini. Pihak pembangkang pula tidak boleh turun untuk menemui rakyat, berceramah dan memberi penerangan secara besar. Bolehlah membuat program seperti ini, media sosial yang baru ini, tetapi saya yakin tidak sampai kepada sekalian rakyat. Betul. Kita bimbang pada corak yang sama digunakan hal ini. Seperti yang kita boleh lihat sekarang ni pengumuman projek yang dibuat oleh menteri-menteri dan sebagainya. Kita nak menyoal balas tidak ada sidang parlimen. Betul. Maka akan digunakan suasana ini bila bulan 8 nanti katalah darurat berakhir. Lepas itu diadakan pilihan raya. Maka pihak yang memerintah inilah yang dapat advantage. Betul. Kerana mereka dapat memberi penerangan kepada rakyat, dan pihak pembangkang, pihak yang tidak ada kuasa ini, maka mereka akan mungkin ditinggalkan oleh rakyat kerana mereka tidak dapat memberi penerangan apa program yang mereka buat, apa kepincangan kerajaan, pihak pemerintah dan sebagainya tak dapat diketahui oleh rakyat. Inilah kita bimbang darurat ini disalahgunakan sepenuhnya oleh pihak pemerintah. Dari segi politik negara, YB, bila YB sebut tentang tiada sesi parlimen kerana sehingga bulan Ogos, 1 Ogos nanti disebabkan tempoh darurat, kita tidak ada sidang parlimen. Jadi bagaimana komen YB terhadap pelabur-pelabur asing yang tidak berminat untuk datang ke negara kita, dan pelabur-pelabur sedia ada bimbang keluar daripada melabur? Sekarang kita lihat laporan-laporan mereka yang terlibat dalam ekonomi sebagainya mengatakan banyak pelabur-pelabur besar
pergi ke Indonesia dan juga Vietnam dan meninggalkan Malaysia. Yang itu soal pelaburan dan rakyat tempatan sendiri bila dalam keadaan sekarang ini seolah-olah perintah berkurung lah. SOP dan sebagainya menyebabkan perniagaan mereka begitu terjejas. Kalau restoran-restoran mereka hilang 70% jualan harian sekarang ini, dan kedai-kedai kecil yang buka di tepi jalan pula, mereka bila salah satu orang berhenti makan, di antaranya nak berbual, nak bersembang di situ. Jadi tak boleh makan di situ dan sebagainya, memang jejaskan pendapatan mereka. Ditambah pula dengan SOP, dengan perintah sekatan, ditambah pula dengan darurat. Jadi perkara ini yang kita nampak tidak suburlah kepada perkembangan ekonomi dan juga perkembangan kemasyarakatan itu sendiri. Dan bagi saya darurat ini tidak perlu. Ini darurat Mahyudin Yassin bila ia hilang majoriti. Betul. Ini yang diisiakan darurat. Sebab nak menangani masalah COVID ini, mesti kita berpadu tenaga semua pihak. Tak kira parti politik, tak kira apa latar belakang agama dan sebagainya, memerangi COVID ini kita mesti bersatu. Dan bukan dengan cara darurat, tapi cara mengerahkan semua agensi, semua rakyat untuk kita hadapi COVID ini. Tidak perlu kepada pengiktiharan darurat. Ya. Dan bila YB sebut tentang bila tidak ada sidang parlimen, maka tidak ada demokrasi dan segala projek melibatkan kerajaan terus direct tender. Saya memang sekarang ni kita nak merayu kepada siapa, tapi sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang memayungi sekalian rakyat Malaysia. Sebagai rakyat, saya merayu sungguh-sungguh melihat perkara ini secara serius. Soal penyelewengan dan juga bakal penyelewengan, sebab bila kuasa tidak diseimbangkan dengan kritikan, bangkangan, teguran dan sebagainya, sebab mereka mempunyai kuasa mutlak, penyelewengan dan juga salah guna kuasa akan berlaku secara berleluasa. Ini darurat baru tak sampai 2 minggu lagi sudah kita dengar macam-macam. Termasuklah pembinaan Dewan di Paguh. Dewan di Paguh dan beberapa pengumuman projek lagi di Kedah dan sebagainya. Ini baru 2 minggu. Bayangkan sampai bulan Ogos yang akan datang. Dan mereka tak bimbang kuasa mereka akan tergugat, sebab dalam darurat ini parlimen tidak bersidang. Sebab itulah kita betul-betul lah mengharapkan untuk kebahagiaan, keharmonian rakyat. Mesti darurat ini dihentikan dan biarlah politik itu subur. Dan kita yakin rakyat Malaysia, sama dia membangkang atau dia menyokong, selalunya mereka berada dalam memelihara keharmonian antara satu sama lain. Baik, YB, kita juga